请大家同心默祷，Sila doa dalam hati. Let's have a silent prayer. 刘雷阿门。在我们还没有开始我们的会前诗颂之前，请大家一起跪下来做个祷告。Before we begin our hymnal session, let us kneel down and pray. Sebelum kami memulakan sesi kidung, mari kita sama-sama sujud dan berdoa. 奉主耶稣基督圣名祷告。
奉主耶稣基督圣名，会前诗颂 In the name of Lord Jesus Christ, we begin our hymnal session. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulakan sesi kidung. 请大家翻开赞美诗13首。Let us sing hymn number 13. Nyanyi kidung nomor 13.
380 首. Let us sing the next hymn 380. Nyanyi kidung seterusnya 380.大家再翻开下一首是387首。Let's sing the next hymn 387. Sila nyanyi kidung 387. DJ pertama.
大家翻开下一首诗426首。Let us sing the next hymn, 426. Nyanyi Kidung 426. Stanza air pertama.请大家再翻开赞美诗402首。Let's sing the next hymn, 402. Nyanyi Kidung 402. TCR pertama.
感谢主，会前师兄到此。Thanks God, our hymnal session ends here. Syukur kepada Tuhan, sesi kidung sampai sini. Haleluya.哈利路亚！各位长老、执事、兄弟姐妹，大家晚上平安。 Hello, dearest brothers and sisters, ministers, and elders. Peace be with you tonight. 我们现在预备一颗清洁的心，来聚会，来敬拜我们天上独一的真神，就是主耶稣基督。 Let's now prepare a pure heart to worship our true God in heaven, the Lord Jesus Christ. 同心默祷。 Say a silent prayer. 阿门。奉主耶稣圣名，开始晚上的聚会。 In the name of the Lord Jesus, we begin our evening service. 我们起立唱赞美诗379首。 Let us all rise to sing hymn 379. 心灵是否还能过目？不见阳光最恶苏醒，仰望救主耶稣的生命，以生命的宝刀降服。真愿仰望τον Jesus，宁静在那太阳之中，在救主荣耀恩惠双倍增，是在那比血为爱grace。有的生出在那个lasting，我的水主我向永生，偶然在被追前走温暖，他就走一个的爱。真愿让所有Jesus，宁静在那太阳之中，在这中荣耀恩惠双倍增，现在来自 victory and grace。我就找那特别勇promise，信靠他万所 will be well。但记住那天人 is dying，这就对他我的主天。真愿仰望Jesus，宁静在那太阳之中，在这最荣耀恩惠双倍增，in the light of His glory and grace。 Dipersilakan duduk. Kebelakangan ini kita tidak berhenti-henti melihat penglihatan tentang 4 makhluk dari kitab Daniel. Penjelasan malaikat ialah akan bangkit 4 bangsa atau 4 kerajaan, di mana yang pertama apabila bangkit akan kemudian musnah, dan kemudian kerajaan kedua akan bangkit dan kemudiannya akan musnah, dan seterusnya. Dan demikianlah kita dapat melihat bahawa satu persatu kerajaan manusia itu bangkit dan kemudian runtuh. Empire yang pada suatu ketika dahulu merupakan suatu empire yang sangat mulia dan juga sangat kuat, tetapi seperti kidung yang dikatakan di dalam kidung ini yang mengatakan bahawa pada akhirnya akan menjadi hampa dan semuanya akan musnah. Cuba kamu lihat di mana
Sekarang, di manakah sekarang kerajaan Babel? Coba kamu lihat di mana yaitu kerajaan kaisar pada hari ini. Jadi boleh dikatakan bahawa kita haruslah, jadi kerana itu kidung ini memberitahu kita agar kita tetapkan pandangan kita pada Tuhan Yesus, kerana itulah yang hidup yang berkekalan dan itulah yang bernilai. Dan apabila kita membaca kitab Daniel ini, inilah kesedaran yang kita harus ada. Sememangnya ada banyak pengajarannya, tetapi inilah kesedaran yang kita harus ada, kerana hanyalah kerajaan Tuhan yang akan berkekalan. Sama-sama kita berdoa. 奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚！感谢赞美主耶稣，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，感谢主耶稣。 Dalam nama Tuhan Yesus, saya menyampaikan firman Alkitab bersandar kepada Roh Kudus. Kita teruskan untuk akan perbincangan kita dalam buku Daniel, itu message yang ada dalam buku Daniel. Hari ini kita telah masuk ke dalam pasal 8, buku Daniel pasal 8. Jadi apakah message yang ingin disampaikan dalam pasal 8 ini? Yaitu penglihatan tentang domba jantan dan kambing jantan.
Ini merupakan penglihatan yang kedua dalam 4 penglihatan yang telah dilihat oleh Daniel yang telah dicatatkan dalam buku Daniel. Dan bilakah penglihatan ini dilihat oleh Daniel? Mari kita rujuk kepada buku Daniel pasal 8 ayat 1 ayat 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu dan sementara aku melihat aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam dan aku melihat dalam penglihatan itu bahawa aku sedang di tepi sungai Ulai. Pada permulaan buku Daniel pasal 8 ini telah pun dikatakan bahawa Daniel ini mendapat penglihatan pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, iaitu raja terakhir dalam kerajaan Babel. Jadi ini boleh dikatakan merupakan penglihatan yang berlaku pada tahun 507 sebelum Masihi. Dan penglihatan yang kedua ini jarak masa bagi penglihatan kedua ini dengan penglihatan yang pertama adalah kira-kira 2 tahun hingga 3 tahun. Dan apabila Daniel melihat penglihatan ini, masa tersebut sudah pun hampir kepada 1 tahun bagi kerajaan Babel bagi kerajaan Babel musnah. Dan daripada penglihatan kedua ini, maka malah sebelum iaitu 11 tahun sebelum kerajaan Babel itu musnah, Daniel telah pun melihat kemusnahannya. Dan penglihatan ini merupakan adalah tambahan penjelasan bagi penglihatan tentang 4 makhluk yang memberi gambaran atau yang melambangkan 4 kerajaan. Dengan kata yang lain, buku Daniel pasal 8 ini merupakan penambahan penjelasan bagi Daniel pasal 7. Selain daripada penjelasannya tentang penglihatan tentang 4 makhluk itu, penjelasan dalam pasal 8 ini juga menyentuh tentang yaitu tanduk yang dikatakan di sini. Di sini mengatakan apabila Daniel melihat penglihatan ini, dia merasakan bahawa dirinya berada di Puri Susan. Dan seolah-olah dia berada di tepi sungai Ulai. Kedua-dua kalinya dia merasakan dirinya berada di kawasan tersebut dan ini menandakan bahawa dia sendiri pun tidak pasti di manakah dia. Jadi mengapakah dirinya sendiri yang merupakan orang yang menyaksikan penglihatan tersebut tidak dapat tahu di manakah dia berada. Puri Susan, jarak Puri Susan daripada kerajaan Babel itu adalah kira-kira 400 km. Dan manakala sungai Ulai pula merupakan salah satu sungai yang telah dibuat oleh manusia pada ketika itu untuk sebagai jalan perdagangan pada ketika itu. Dan menurut gambaran yang dikatakan dalam Daniel ialah dia sendiri tidak dapat memastikan bahawa di manakah dia berada dan mengapakah keadaan sedemikian berlaku. Mengikut pengalaman Paulus, dia pernah berkongsi bersama-sama dengan kita bahawa dia mengatakan pada ketika dia sampai ke tingkat ketiga di syurga, dia merasakan bahawa dia mengatakan bahawa dia tidak dapat pasti sama dia masih berada di dalam badannya ataupun dia telah pun keluar daripada badannya sendiri. Malah mengenai hal ini, dia telah pun mengulanginya 2 kali, sama ada aku berada di dalam badanku ataupun aku berada di luar badan aku tidak tahu. Sekali lagi dia mengulangi kata-kata itu. Oleh itu, apabila kita melihat penglihatan ataupun kita telah berada dalam alam kerohanian, benar-benar kita tidak akan tahu di manakah diri kita berada. Seolah-olah kita berada dalam mimpi, tetapi seolah-olah kita berada dalam keadaan yang nyata kerana kita tidak akan dapat pasti akan keadaan yang sebenar. Ini kerana diri saya sendiri itu, pendeta sendiri ada pengalaman sedemikian. Saya pernah memberi kesaksian bahawa saya pernah melihat bahawa ada satu kali di mana saya dapat melihat ada satu sebatang pokok yang besar yang telah tumbuh di dalam gereja yang telah gugur.
dalam mimpi saya ataupun dalam penglihatan saya. Dan kemudian daripada pokok tersebut keluarlah si iblis yang datang untuk cuba mencekik leher saya, dan ini merupakan satu mimpi dan itu bukan suatu kenyataan. Tetapi apabila saya bangun ataupun saya sedar daripada mimpi saya merasakan bahawa leher saya itu merah dan saya berasa sakit apabila saya cuba untuk menelan air liur, apabila saya cuba minum air. Ini menandakan, jadi boleh dikatakan seolah-olah bahawa cekikan itu adalah suatu keadaan yang sebenarnya berlaku, sedangkan yang merupakan satu mimpi saja. Dan hal ini juga sama seperti pengalaman yang telah dialami oleh Nabi Yehezkiel, di mana dalam Alkitab telah pun menjelaskan bahawa dengan jelasnya telah mengatakan bahawa dia telah ditawan ke kerajaan Babel, tetapi dalam penglihatannya dia telah dibawa ke kota Yerusalem dan masuk ke dalam bait suci untuk menyaksikan keadaan di dalam sana. Seolah-olah dia benar-benar berada di kawasan yang sebenarnya di Yerusalem. Tetapi yang sebenarnya dia sendiri mengatakan bahawa dia masih lagi berada di rumahnya di Babel. Dan dia tidak ada di kawasan Yerusalem ataupun di kota Yerusalem. Kerana itu, sambil itu saya ingin berkongsi dengan saudara-saudari. Kadang-kadang apabila kita berada dalam alam kerohanian, kita sendiri tidak akan dapat pasti sama ada kita berada dalam alam kerohanian ataupun berada dalam alam fizikal. Oleh itu dan kerana itulah barulah ada tafsiran ataupun gambaran dalam ayat 2 di sini mengatakan bahawa aku merasakan seolah-olah aku berada di sana, tetapi seolah-olah aku tidak berada di sana pula. Semua ini merupakan pengalaman yang dialami ketika seseorang berada dalam alam rohani. Jadi apa lagi yang telah dilihatnya? Pertama-tama dia nampak seekor domba jantan. Ayat 3 hingga ayat 4, aku mengangkat muka aku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi. Tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Ayat 4, aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tiada yang dapat membebaskan dari kuasanya, yang berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Pertama-tama, Daniel telah melihat ada seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu, tanduknya 2. Kemudian di sini dia mengatakan kedua tanduk itu tinggi. Tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Dengan kata yang lain ataupun dengan ringkasnya bahawa kedua-dua tanduk bagi domba jantan ini, yang satu ialah tinggi, yang satu itu rendah, yang satu lagi lebih panjang, yang satu itu lebih pendek. Apakah maksudnya? Ini menandakan bahawa kedua tanduk itu tidaklah selari ataupun seimbang. Dan dalam fasa 4 kita pernah pun memberi penjelasan bahawa apabila kerajaan Persia dan juga kerajaan Media mereka menggabungkan kuasa mereka, kuasa kedua-dua kerajaan tersebut juga tidak seimbang. Di mana pada hakikatnya kerajaan Persia lebih kuat daripada Media. Tetapi kemudiannya sejarah memberitahu kita bahawa selepas itu kerajaan Persia juga telah menawan kerajaan Media. Dan apabila dia melihat domba jantan ini, dia menggunakan tanduknya untuk menanduk ke barat, ke utara dan ke selatan. Dia sedang berperang, dan apabila dia sedang berperang, tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Jadi apakah maksudnya di sini? Sejarah memberitahu kita, iaitu sejarah yang telah pun berlaku itu memberitahu kita bahawa anak domba jantan yang menanduk ke barat ini menandakan bahawa ia telah pun menawan kerajaan Babel. Pada ketika itu kerajaan Babel masih lagi ada masa ataupun iaitu hayat 11 tahun. Di mana kepada ketika itu kerajaan Babel belum musnah lagi. Tetapi Tuhan telah pun memberi petunjuk kepada Daniel bahawa pada waktu kelak kerajaan Babel akan dimusnahkan oleh domba jantan ini.
Manakala ke utara pula adalah berkuasa dan mengalahkan kerajaan Media. Dan kerajaan Media merupakan satu kerajaan kuno. Dan kemudian ke selatan pula merupakan kerajaan Mesir. Ke arah manakah? Ke arah mana domba jantan ini akan serang? Semuanya telah pun tercatat dalam Alkitab, semuanya telah pun diberi petunjuk dalam Alkitab. Apakah maksudnya di sini? Rupa-rupanya kebangkitan dan kemusnahan sesebuah kerajaan di dunia ini kesemuanya akan berlaku mengikut rancangan dan juga ketetapan Tuhan. Samalah seperti dikatakan di sini, Tuhan telah pun memberi petunjuk, telah pun mempunyai rancangan ke mana domba jantan itu harus tanduk dan malah telah pun menentukan kalau ke arah barat siapakah yang akan ditanduknya, ke arah utara siapakah yang akan ditanduknya, dan ke selatan siapakah yang akan ditanduknya. Hari ini kerajaan yang paling besar, yang paling kuat hari ini ialah kerajaan Amerika Syarikat. Walaupun kuasa kerajaannya semakin merosot, seolah-olah berada dalam kemerosotan yang sangat mendadak, dan pada masa yang sama kerajaan China sedang bangkit. Apabila kita melihat berita 2 hari ini, apabila kedua-dua negara, iaitu negara China dan juga negara Rusia, ingin bergabung kuasanya, maka sesuatu perkara yang hebat yang akan berlaku. Dan semua ini bukanlah perkara yang kebetulan sahaja dan bukanlah suatu yang semula jadi. Mengapakah kuasa Amerika Syarikat harus merosot? Mengapakah kuasa negara China itu akan bangkit? Semuanya ini pasti adalah sedang berlaku mengikut ketetapan dan juga rancangan Tuhan. Ini kerana kesemua ini telah pun dikatakan, semuanya berlaku mengikut peperangan Armageddon yang telah pun diberikan sebagai petunjuk ataupun diwahyukan dalam Alkitab. Malah kita juga dapat melihat bahawa keadaan sememangnya tren keadaan dunia ini memang berlaku mengikut arah tersebut. Di sini mengatakan bahawa tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Jadi malah kuasa yang paling besar pada ketika itu, kerajaan Babel pada ketika itu juga tetap dihancurkannya. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa kerana itu dia membesarkan dirinya. Tahukah saudara-saudari? Tahukah saudara-saudari apakah slogan kerajaan bagi kerajaan Persia pada ketika itu, iaitu raja atas segala raja. Dan slogan yang digunakan itu ialah Raja Persia juga digelar sebagai raja atas segala raja. Dengan demikianlah dia membesarkan dirinya sedemikian. Dan itulah dikatakan bagaimana dia membesarkan dirinya. Kemudian dia juga melakukan sekehendak hatinya dan tidak ada sesiapa pun yang boleh menghalangnya. Dan inilah kebongkakan hatinya. Dan pada ketika itu juga merupakan keadaan di mana Tuhan membenarkan dia untuk maju. Kebanyakan masa apabila manusia berada di bawah anugerah Tuhan, tidak kira yang diberikan Tuhan ataupun yang sama ada yang diberikan Tuhan itu adalah karunia ataupun kekayaan, biasanya manusia akan menjadi congkang, menjadi kesombong kerana semakin lama apabila seseorang manusia itu mendapat sokongan yang besar, mendapat kenan di hati manusia dan begitu masyhur dia dalam kalangan manusia, pastinya orang-orang sedemikian akan menjadi sombong. Dalam pandangan Tuhan, dalam dunia ini tidak kira apa jua kerajaan yang bangkit, semuanya dalam pandangan Tuhan merupakan makhluk ataupun binatang sahaja. Oleh itu dalam ayat 4 mengatakan bahawa tidak kira ke mana domba jantan itu pergi, sama ada barat, utara, selatan ataupun timur, semua di sini mengatakan bahawa tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan dengan demikianlah perkataan binatang itu digunakan untuk menggambarkan kerajaan yang ada di dunia ini. Sekali lagi saya ulangi lagi bahawa kerajaan di dunia ini dalam pandangan Tuhan, secara kerohanian dalam pandangan Tuhan, ini merupakan semua kerajaan ini hanyalah seekor binatang. Malah semuanya itu sombong sahaja.
Jadi sila ambil perhatian kerana ini merupakan petunjuk yang diberikan Alkitab kepada kita. Apabila kita mari kita lihat apakah penjelasan yang diberikan oleh malaikat tentang hal ini. Mari kita rujuk kepada ayat 20. Di sini mengatakan ini merupakan penjelasan dari para malaikat. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Ini merupakan penjelasan yang diberikan oleh malaikat Gabriel kepada Daniel. Oleh itu kadang-kadang kita tidak perlu cuba untuk menduganya sendiri kerana kadang-kadang malaikat akan memberi penjelasan kepada kita ataupun Alkitab akan memberi penjelasan kepada kita. Di sini dikatakan bahawa inilah raja-raja orang Media dan Persia di mana kerajaan Babel akan dimusnahkan oleh mereka. Dan kemudian benar-benar kerajaan Babel telah dimusnahkan oleh mereka 11 tahun kemudian. 11 tahun selepas Daniel melihat penglihatan ini, kerajaan Babel telah dimusnahkan dalam satu malam saja. Kemudian Daniel juga telah melihat penglihatan tentang kambing jantan. Ayat 5 hingga ayat 12. Di sini mengatakan bahawa Daniel apabila dia sedang memikirkan tentang penglihatan domba jantan itu, tampaklah dia seekor kambing jantan pula. Dari sebelah barat malam, kambing jantan ini melintasi seluruh bumi. Demikianlah dia menginjak seluruh tanah di seluruh bumi. Kemudiannya, apakah cirinya? Di sini mengatakan bahawa kambing jantan itu di mana kaki bagi kambing jantan ini tidak menyentuh tanah tanpa menginjak tanah, dan sepatutnya ini tidak patut berlaku kerana biasanya apabila kita berjalan pastinya kaki kita itu akan terinjak tanah kerana kita berjalan di atas tanah. Tetapi apabila Daniel melihat penglihatan ini, mendapati bahawa binatang ini berjalan tanpa menginjak tanah. Dan apakah maksudnya? Rupa-rupanya perjalanan kadar, di mana di sini mengatakan bahawa kadar perjalanan kambing jantan itu terlalu cepat sehingga kan sebelum dia sempat menyentuh tanah, dia telah pun beralih dari tempat itu. Jadi demikianlah bagaimana dikatakan bahawa iaitu pecutannya itu cukup cepat dalam pasal 7. Di mana dalam pasal 7 ada ternyata bahawa dia merupakan harimau bintang, dan di sini dikatakan bahawa dia mempunyai 4 sayap, dan 4 sayap ini boleh dikatakan bahawa binatang harimau bintang itu sepatutnya merupakan binatang yang sangat cepat, sudah cukup pantas, tetapi apatah lagi dengan 4 helam. Rupa-rupanya dalam Alkitab memberitahu kita, dalam sejarah memberitahu kita bahawa Raja Kaisar, di mana pasukan askarnya merupakan pasukan yang pasukan bagi Raja Alexander merupakan pasukan yang sangat kuat dan juga sangat pantas. Dan sebaik saja kamu terdengar bahawa dia akan datang untuk menyerang, baru saja kamu terdengar, baru saja kamu mau bersedia, dia sudah pun sampai, dia sudah pun tiba. Kamu sama sekali tidak sempat untuk menyiapkan diri. Demikianlah dikatakan bahawa pasukan askar Raja Alexander itu terlalu pantas, terlalu cepat sehingga kamu tidak sempat untuk bersiap sedia. Demikianlah ini merupakan ciri bagi kambing jantan. Apalagi ciri yang kedua, ayat 5. Dan kambing jantan itu mempunyai 1 tanduk di antara kedua matanya. 1 tanduk yang sangat besar dan yang sangat nyata. Kemudian yang datang pada domba jantan, iaitu kerajaan Persia. Dia datang dan kemudian dia menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Di mana adakah kamu dapat melihat di sini bahawa dia telah mematahkan kedua tanduk bagi domba jantan itu, sehingga kan jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dalam ayat 7, maka kerana itu selepas itu dia telah diinjak-injaknya dan dimusnahkannya. Ini merupakan hal yang berlaku apabila Raja Alexander telah mengalahkan kerajaan Empire pada 343 sebelum Masihi. Ini merupakan demikianlah tanduk yang begitu
begitu berkuasa ini adalah sebenarnya dirujuk kepada kerajaan ataupun Raja Alexander yang agung. Tetapi kambing jantan ini juga sama juga, dia telah membesarkan dirinya. Pada ketika dia sangat berkuasa, demikianlah tanduknya yang begitu besar tiba-tiba patah. Ayat 8. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh. Rupa-rupanya sejarah memberitahu kepada kita bahawa apabila Raja Alexander dalam puncak kekuasaannya yang paling besar, iaitu pada ketika kira-kira ada 2 catatan, iaitu pada ketika dia berumur 30 tahun, ada pula catatan mengatakan bahawa dia pada ketika itu berumur 33 tahun, dia tiba-tiba sahaja meninggal dunia. 32 tahun itu merupakan saat-saat di mana seseorang itu merupakan seseorang yang sangat kuat. Dia telah ditabalkan sebagai raja pada tahun 20. Pada ketika dia berumur 20 tahun dan dalam masa 10 tahun itu dia tidak berhenti-henti keluar berperang. Dia tidak pernah ada masa untuk kembali ke kampung halamannya, iaitu di Makedonia. Sebaik saja dia menjadi raja, dia tidak berhenti-henti berperang. Pasukan-pasukannya, generalnya, semuanya, pahlawannya bersama-sama dengan dia keluar berperang dan tidak pernah kembali ke kampung halaman mereka untuk berjumpa dengan ahli keluarga mereka. Cuba kamu lihat hatinya yang begitu liar. Cuba kamu lihat dalam masa 12 tahun itu dunia yang telah diperangi, yang telah ditawannya. Pada ketika pada saat dia menyerang India, ramai daripada pahlawannya dan juga generalnya telah membantah keputusannya kerana pada ketika itu semua mereka telah pun berasa letih dan jadi mereka menasihati raja agar berehat dan berperang kemudiannya. Kerana itulah kepantasannya. Namun demikian generalnya semuanya kebanyakannya tidak bersetuju dengan keputusannya. Jadi apa yang dia boleh lakukan ialah pada ketika itu adalah mengikuti kehendak generalnya dan kemudian dia kembali ke kerajaan Babel, iaitu kerajaan Persia pada ketika itu, daripada negara India yang telah pun kerajaan Babel yang telah pun ditawan oleh kerajaan Persia. Dan pada ketika itu apabila dia sampai ke kerajaan Babel, dia tidak lagi dapat kembali ke kampung halamannya kerana di sanalah dia meninggal dunia. Ini merupakan catatan sejarah. Tetapi sebenarnya dalam Alkitab sudah pun awal-awal dalam buku Daniel pasal 8 telah pun memberitahu kita dalam ayat 8 mengatakan bahawa apabila dia membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Demikianlah petunjuk Tuhan telah pun diberikan sedemikian awal. Jadi boleh dikatakan kata-kata yang telah dikatakan oleh Tuhan itu tidak ada satu pun yang tidak digenapi. Sekali lagi telah digenapi, sekali lagi telah pun membuktikan bahawa apa yang dikatakan dalam Alkitab itu ternyata adalah yang benar, adalah yang nyata. Walaupun itu dituliskan oleh manusia, tetapi ia diilhamkan oleh Tuhan untuk manusia hasilkan Alkitab ini. Oleh itu sekali lagi kita dapat melihat bahawa malah dalam sejarah manusia juga telah berlaku mengikut apa yang telah dikatakan. Oleh itu apa yang dirancangkan oleh Tuhan, apa yang telah diwahyukan dalam Alkitab, dan bukannya di sebaliknya di mana Alkitab mengikut jejak langkah sejarah manusia. Malah sejarah manusia juga memberitahu kita apabila Raja Alexander yang agung itu meninggal dunia, maka 4 generalnya yang bersama-sama dengan dia telah bangkit dan kemudiannya keempat-empat mereka itu telah mendirikan kerajaan mereka sendiri, dan demikianlah keempat-empat general ini yang mendirikan kerajaan mereka. Demikianlah 4 kerajaan itu telah muncul. Dengan kata yang lain,
iaitu empire yang telah ditawan oleh Raja Alexander telah dibagi-bagi antara 4 generalnya yang menyertai yang bersama-sama dengan dia selepas dia meninggal dunia. Yang seorang dia memegang tampuk kepimpinan kerajaan Syria. Yang kedua ialah yang memegang tampuk kepimpinan kerajaan Mesir yang termasuk kerajaan Palestin. Afghanistan. Yang ketiga ialah yang memegang kerajaan Makedonia, iaitu kampung halaman Raja Alexander. Dan yang terakhir pula berkuasa terhadap kerajaan Asia Kecil. Semua ini merupakan catatan sejarah. Jadi mari kita lihat bagaimana apa pula yang dijelaskan oleh malaikat. Mari kita rujuk kepada ayat 21 hingga ayat 22. Ayat 21, dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang ada di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama, iaitu Raja Alexander. Ayat 22, dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti, apakah maksudnya? Apakah 4 buah ini? Malaikat mengatakan bahawa 4 buah itu dirujuk kepada 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu. Namun, dan di mana 4 kerajaan ini akan muncul daripada kerajaan Alexander yang agung itu. Cuma keempat-empat kerajaan ini, keempat-empat general ini, keempat-empat raja ini tidaklah sekuat Raja Alexander. Dan demikian juga seperti mana yang tercatat dalam sejarah, di mana sejarah juga memberi catatan bahawa keempat-empat buah kerajaan baru ini tidaklah sekuat kerajaan Alexander. Kalau saudara-saudari berminat, bolehlah melayari internet dan kemudian mencari sejarah tentang negeri Yunani. Tetapi inilah penjelasan daripada malaikat. Mari kita teruskan pembacaan kita ayat 9. Di mana penglihatan tentang kambing jantan ini belum lagi habis. Apabila muncul tanduknya, Daniel melihat seperkara lagi. Ayat 9. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil. Dan tanduk kecil ini pula semakin menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur dan ke arah tamai pun. Janganlah kamu ingatkan ia hanyalah tanduk kecil, tetapi apabila dia menjadi sangat besar sehingga ayat 10 mengatakan bahawa ia menjadi besar sehingga kan ia sampai kepada bala tentera langit. Dan dari bala tentera itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Seterusnya ayat 11. Bahkan terhadap panglima bala tentera itu pun yang membesarkan dirinya. Dan daripadanya diambilnya. Dan kemudiannya telah melakukan 4 perkara di mana terhadap umat Tuhan, terhadap kerajaan Tuhan, terhadap baik Tuhan, dia telah melakukan 4 perkara. Dan bilakah keempat-empat perkara ini berlaku? Mari kita rujuk kepada ayat 13. Kemudian ku dengar seorang kudus berbicara. Dari manakah datangnya tanduk kecil ini? Mari kita kembali kepada ayat 9. Rupa-rupanya tanduk kecil ini muncul daripada salah satu tanduk daripada 4 kerajaan ataupun 4 raja tadi. Rupa-rupanya ia datang daripada kerajaan selatan. Dan apabila kita merujuk kepada kerajaan selatan, maka mari kita rujuk kepada ayat 11. Kita akan mendapati itu kerajaan bahagian utara. Di mana di sini mengatakan, dan di sini apabila kita membaca dalam pasal 11, kamu akan mendapati adanya peperangan antara kerajaan utara dan kerajaan selatan.
semenjak kemunculan, dan demikianlah tanduk kecil itu muncul daripada salah satu tanduk daripada keempat-empat tanduk yang telah ada. Jadi apakah maksudnya dikatakan bahawa yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur dan ke arah tanah permai? Ke selatan menandakan bahawa dia telah menawan kerajaan Mesir. Ke arah timur pula menandakan bahawa dia telah menawan Mesopotamia. Mesopotamia merupakan salah satu kerajaan ataupun kawasan yang telah pun ditawan oleh kerajaan Persia. Demikianlah Mesopotamia, demikianlah kerajaan Mesir telah ditawannya oleh tanduk kecil ini, dan pada masa yang sama tanduk kecil ini juga telah membesarkan iaitu pengaruhnya ke arah tanah permai. Jadi bagi tanah permai ini apakah dirujuknya? Menurut dalam Alkitab ada mencatatkan bahawa tanah permai ini adalah dirujuk kepada tanah yang ada susu dan madu, iaitu tanah Kanaan, iaitu kawasan tanah Palestin. Iaitu tanah Kanaan yang senantiasa kita katakan dalam Alkitab. Demikianlah tanduk kecil ini telah pun membesarkan pengaruhnya ke beberapa kawasan ataupun negara. Dan bahkan dia sampai kepada bala tentera langit, dan dari bala tentera langit itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Dan apa yang menakutkan ialah dia ingatkan bahawa dia lebih besar daripada panglima bala tentera di langit. Dalam pandangannya dia tidak ada Tuhan. Dia merasakan bahawa dirinya itu lebih besar daripada Tuhan. Jadi bagaimana mungkin dia masih lagi percaya adanya Tuhan? Kerana itu dia menginjak-injak Tuhan di bawah kakinya. Kerana itu diambilnya korban persembahan sehari-hari. Ini merupakan hal yang perkara yang telah dilakukannya terhadap iman kepercayaan kita, iaitu dia telah mengambil korban persembahan sehari-hari, di mana setiap pemercaya, setiap umat Tuhan haruslah memberi persembahan kepada Tuhan setiap hari, tetapi dia telah merampasnya daripada tangan pemercaya Tuhan, umat Tuhan. Yang kedua ialah dia telah merobohkan tempat Tuhan yang kudus, dan yang ketiga ialah dia telah pun menghempaskan kebenaran ke bumi. Ayat 13 mengatakan bahawa dalam pertengahannya di sini mengatakan bahawa dia melakukan kefasikan yang binasakan kerana dia telah pernah melemparkan kebenaran ke bumi dan menginjak-injaknya. Dia tidak melakukan kebenaran. Inilah perkara yang ketiga. Jadi apakah perkara yang keempat? Mari kita rujuk kepada ayat 11 rangkap ke bawah. Maaf, ayat 12. Di mana malah kita rujuk kepada ayat 13 juga. Di sini mengatakan bahawa tempat kudus yang diserahkan dan bala tentera yang diinjak-injak. Siapakah bala tentera ini? Bala tentera ini rupa-rupanya dirujuk kepada bala tentera umat Israel, iaitu bala tentera Tuhan. Dengan ringkasnya mengatakan bahawa hal yang keempat ialah dia menginjak-injak dan juga mendera ataupun menganiayai umat Tuhan. Di sini umat Tuhan itu tidak digelar sebagai umat Tuhan, tetapi digelar sebagai bala tentera, dan bala tentera Tuhan ini telah diinjak-injak. Malah bala tentera Tuhan pun telah ditewaskan dan telah diinjak-injak. Jadi bukankah kamu rasakan bahawa kerajaan ini lebih besar daripada Tuhan? Jadi kerana itu dia menganggap bahawa dirinya itu lebih besar daripada Tuhan. Kerana dia menganggapkan bahawa bukankah aku lebih besar daripada Tuhan, kerana dia telah berjaya untuk memusnahkan tempat kudus Tuhan, untuk memusnahkan korban persembahan Tuhan. Ayat 13 mengatakan bahawa di sini, kemudian ku dengar seorang kudus berbicara. Ayat 13 mengatakan bahawa yang seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu. Mari kita rujuk kepada ayat 13. Ayat 13 hingga ayat 14.
seorang kudus berbicara, seorang kudus lain berkata kepada seorang kudus yang berbicara itu, di mana di sini ada dua orang kudus, di mana ada seorang kudus yang bertanya kepada yang seorang kudus lagi. Jadi malaikat ataupun orang kudus yang bertanya itu bertanya, sampai berapa lama berlaku pelayanan ini, yakni korban yang sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentera yang diinjak-injak. Maka yang menjawab itu dalam ayat 14 mengatakan, sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Rupa-rupanya tanduk yang kecil ini telah melakukan 4 perkara terhadap kerajaan Tuhan, dan malaikat menggambarkan 4 perkara ini sebagai penglihatan yang dikatakan penglihatan bahawa tempat kudus diserahkan dan bala tentera diinjak-injak. Itulah malapetaka yang telah pun dialami oleh kerajaan Tuhan, di mana dalam kerajaan, kerana seperti yang dikatakan dalam buku Wahyu bahawa baik kudus Tuhan telah diinjak-injak selama 42 bulan. Pasal 11 ayat 3 mengatakan, ayat 2, 42 bulannya lamanya. Tetapi bait suci yang diinjak-injak ini yang dikatakan di sini dalam buku Daniel adalah dirujuk kepada bait suci pada perjanjian lama. Tetapi dalam buku Wahyu adalah ditujukan kepada bait suci yang berada dalam merupakan bait suci yang berada dalam masa 3 tahun sebelum akhir zaman. Di mana kedua-dua bait suci ini adalah penglihatan yang memberitahu kita ataupun keadaan yang berlaku kepada 2 bait suci yang berlaku dalam tempoh 2 masa yang berlainan. Jadi kita dapat lihat tidak kira sama dalam penglihatan dalam buku Daniel ataupun penglihatan dalam buku Wahyu memberitahu kepada kita bahawa bait suci Tuhan akan diinjak-injak dan kemudian umat suci Tuhan akan diinjak-injak. Oleh itu, saudara-saudari haruslah berwaspada dan haruslah mendirikan iman kepercayaan yang kuat dalam diri kita. Ini di mana janganlah kita menganggap bahawa diri kita itu sangat baik, kita sangatlah, di mana semua laporan memberitahu kita bahawa semuanya rekod-rekod itu adalah sangat cantik dan baik. Semua ini tidak akan berguna kerana pada saat kita diinjak-injak, apabila kita didera, apakah kamu merasakan bahawa laporan yang cantik itu dapat membantu kita? Ini kerana laporan itu sebenarnya boleh dihasilkan dalam bentuk yang sangat cantik. Kamu boleh mengadakan banyak aktiviti dan banyak aktiviti untuk dilihat cantik dan indah. Tetapi persoalannya ialah malaikat yang bertanya sampai bila semua ini akan berlaku. Malaikat yang menjawab itu amatlah menghairankan. Dia tidak menjawab soalan yang ditujukan oleh malaikat yang seorang lagi, melainkan malaikat menjawab itu pergi kepada Daniel dan memberi penjelasan kepada Daniel. Ayat 14 mengatakan, maka ia menjawab, iaitu malaikat ataupun orang kudus yang menjawab, di mana malaikat ataupun orang kudus itu menjawab kepadaku, iaitu berkata-kata kepada Daniel sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Tahukah saudara-saudari mengapakah sedemikian? Rupa-rupanya malaikat yang menjawab itu tidak menjawab malaikat yang bertanya kepadanya, tetapi dia pergi menjawab kepada Daniel pula. Rupa-rupanya malaikat yang bertanya kepada malaikat yang seorang itu, dia sememangnya sudah tahu jawapannya, cuma dia sengaja menanyakan soalan itu agar umat Tuhan, agar kita dapat melihat hal-hal yang berlaku dalam rumah Tuhan.
Orang kudus yang menjawab itu berkata kepada Daniel, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Demikianlah malaikat itu mau agar Daniel memahami keadaan ataupun jawapannya. Kerana dia perlu jawapan itu. Cuba kamu lihat bahawa dalam Alkitab sentiasa memberitahu kita ataupun memberi gambaran kepada kita bahawa apabila kita mempunyai soalan yang tidak difahami, apabila kita memerlukan jawapan, Tuhan akan menggunakan cara-caranya yang tertentu untuk memberitahu kita jawapannya. Jadi demikianlah orang kudus ini telah memberi penjelasan tentang tempat kudus diinjak-injak ayat 26. Walaupun Daniel telah melihat penglihatan yang mengenai 2300 petang dan pagi itu, tetapi dia masih lagi tidak faham apakah yang dikatakan penglihatan itu. Ayat 26 ini mengatakan bahawa apa yang dikatakan tentang itu adalah benar, tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Penjelasan orang kudus ataupun malaikat itu bermula daripada ayat 15 hingga ayat 26. Tiba-tiba ada seorang yang rupanya tampak seperti seorang manusia. Mari kita rujuk kepada ayat 15, telah muncul di hadapan Daniel. Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Cuba ambil perhatian, di sini mengatakan bahawa dalam kitab-kitab ataupun dalam rancangan penyelamatan Tuhan, cuba saudara-saudari bayangkan siapakah yang datang dalam rupa seperti seorang laki-laki. Yaitu anak manusia Tuhan Yesus. Kita tidak ada masa untuk mengkaji ayat-ayat Alkitab tersebut, tetapi dalam buku Wahyu dan juga dalam kitab Yehezkiel sudah banyak menyentuh tentang anak manusia yang datang seperti seorang laki-laki. Yaitu kemunculan Mesias Kristus. Di mana dia datang dalam rupa seorang manusia yang berdiri di hadapan Daniel, dan dialah Tuhan Yesus yang telah pun digambarkan dalam buku Yesaya. Sememangnya Daniel tidak tahu rupa-rupanya dia merupakan Tuhan, bahwa orang ini merupakan Tuhan Yesus yang bakal, bahwa orang ini merupakan Tuhan yang bakal menjadi Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Apa yang dia boleh bayangkan di sini ialah bahwa tampak seorang berdiri di depannya yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan ini merupakan bukti-bukti tertentu yang memberitahu kita tentang kemunculan Mesias Kristus, petunjuk tentang Mesias Kristus. Nubuat bahawa adanya kemunculan Mesias Kristus. Kemudian dalam ayat 16 mengatakan bahawa dia terdengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia berseru. Dan apakah yang telah diseru oleh suara ini? Di mana suara ini berseru kepada Gabriel agar Daniel dapat memahami penglihatan itu. Ayat 16, dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Kamu haruslah menjelaskan penglihatan itu kepada orang ini. Dalam buku Daniel terdapat banyak catatan yang menyentuh ada kemunculan malaikat, dan ada 2 orang malaikat di mana dengan khasnya nama mereka juga tertera dalam Alkitab. Yang pertama ialah yang tercatat dalam ayat 16 iaitu Gabriel, di mana ini merupakan kali yang pertama bagi dalam Alkitab di mana nama seseorang malaikat itu tercatat dalam Alkitab, dan seorang lagi adalah tercatat dalam pasal 12 ayat 1. Di mana dalam pasal 10 juga ada tercatat nama tersebut, di mana di sini tercatat 2 nama malaikat, dan ini sangatlah istimewa. Dan sebaik saja Daniel itu melihat malaikat itu, ayat 17 mengatakan bahawa tertelungkuplah Daniel di atas lantai, kerana Daniel itu sama sekali tidak tersangka bahawa ada malaikat Gabriel akan sampai ke hadiratnya.
Mari kita lihat ayat 17. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri. Apabila dalam ayat 16 mengatakan bahawa ada suara manusia berseru Gabriel, buatlah orang ini memahami peringatan itu. Maka dalam ayat 17 mengatakan bahawa demikianlah datanglah ia ke depan Daniel. Dan sebab saja Gabriel datang dan kemudian berdiri di hadapan Daniel, terkejutlah Daniel dan jatuh tertelungkup kerana hal itu berlaku terlalu mendadak. Dan malaikat itu memberitahu kepada Daniel di mana malaikat Gabriel itu memberitahu Daniel bahawa dia haruslah memahami penglihatan itu yang mengenai akhir masa. Cuba saudara-saudari perhatikan, apabila Daniel berkata-kata, muka Daniel itu telah jatuh pingsan ke atas tanah. Ayat 18. Mengapakah hal ini berlaku? Apabila malaikat berkata-kata kepada kamu, kamu pula pingsan di atas tanah. Sehinggalah apabila malaikat itu menyentuhnya, barulah dia mempunyai tenaga untuk berdiri kembali. Rupa-rupanya ayat Alkitab ini memberitahu kita bahawa tubuh jasmani kita tidak akan dapat bertahan dengan hal-hal rohani, kerohanian ataupun hal-hal rohania. Kita tidak akan dapat bertahan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan alam rohania. Ini kerana tidak kira sama ada Tuhan ataupun malaikat, mereka terlalu kudus sehingga kita yang merupakan manusia penuh dengan dosa kejahatan, penuh dengan kelemahan. Kerana itu kita tidak dapat bertahan di hadapan mereka dan kerana itu secara semula jadinya kita akan jatuh tersungkur ataupun pingsan ke atas tanah. Dengan kata yang lain, tubuh manusia itu tidak dapat bertahan dengan hal-hal rohania. Saya sendiri juga itu pendeta sendiri mempunyai pengalaman tersendiri di mana saya terdengar di mana ada suara yang nyaring dari langit, iaitu suara daripada Tuhan Yesus, di mana dari langit Tuhan Yesus telah menegur saya bahawa hati saya tidak murni. Saya pernah bersaksi tentang kesaksian ini. Tiba-tiba apabila saya terdengar suara itu, saya tidak dapat, saya terus menjadi lemah, saya telah tersungkur di atas sana dan saya sama sekali tidak ada tenaga, tidak ada daya dengan menggunakan tangan saya untuk bangkit kembali. Walaupun saya menggunakan tangan saya untuk cuba menahan pada tanah, saya masih lagi tidak dapat berdiri kembali. Sebenarnya saya sama sekali tidak melihat apa-apa. Tuhan tidak ada di hadapan saya. Tuhan Yesus hanya menggunakan suaranya saja untuk menegur saya, tetapi diri saya telah pun tidak ada daya, sama sekali tidak ada daya untuk terus berdiri. Dan pada ketika itu saya merasa sangat terkejut dan sangat takut. Tetapi syukur kepada Tuhan kerana Roh Kudus memberi saya kekuatan sehingga kan ada satu tenaga yang telah pun membantu saya untuk menyokong saya dan berdiri kembali. Demikianlah di sini dikatakan bahawa tubuh jasmani manusia itu tidak dapat bertahan akan hal-hal alam rohania. Dan pengalaman saya adalah ini kerana diri kita itu penuh dengan dosa kejahatan, penuh dengan kenodaan dan penuh dengan kelemahan. Kerana itu kita tidak dapat bertahan. Pada waktu apabila kita mau masuk ke dalam kerajaan syurga, Paulus memberitahu kita bahawa tubuh kita haruslah bertukar menjadi roh, barulah kita boleh masuk ke dalam kerajaan syurga. Cuba ambil perhatian di sini mengatakan bahawa malaikat itu memberitahu Daniel ini merupakan penglihatan tentang akhir zaman. Kita sampai di sini sahaja buat sementara waktu. Ayat 19 mengatakan, apakah yang akan terjadi pada akhir murka ini? Cuba ambil perhatian di sini mengatakan bahawa apa yang ku beritahukan kepada kamu mengenai akhir zaman itu ialah dalam versi bahasa Cina, Alkitab versi bahasa Cina mengatakan bahawa itu merupakan akhir murka. Di mana dengan kata yang lain, aku ingin memberitahu kamu bahawa ini akan berlaku, iaitu murka Tuhan akan berlaku sehingga akhir zaman. Inilah perkara yang ingin ku sampaikan. Di mana murka Tuhan itu akan berlaku, akan bangkit sehinggalah murka Tuhan itu berakhir, barulah hal semua ini berakhir.
bukan sahaja murka Tuhan, malah murka ini akan berlaku sehinggakan yaitu hal-hal ini akan berlaku sehingga murka Tuhan itu berakhir. Jadi bilakah Tuhan akan bangkit murkanya? Yang kedua, sehingga tahap manakah? Apakah maka murka itu akan berhenti? Inilah hal yang ingin dikatakan oleh malaikat itu. Adakah versi terjemahan bahasa Inggris sama? Sehinggakan akhir zaman? Sehinggakan pada akhirnya? Apakah itu maksudnya? Ya, betul. Dan kerana kesuntukan masa, maka pada kali yang akan datang kita akan menyentuh tentang kemurkaan Tuhan. Sama-sama kita naikkan kidung pujian. 唱诗442首， 442. 英文一样，意思一样。对。因谁能对他是所谓三首诗，三里他children alone. Share the waters counsel, there's no need to one's feet, so sleep ta children alone. So to the delta. 忧伤是一丝波澜的手，无论头越人生有对落，有时但山上的天上将苍乱，神灵他和你前行，有时前程有不黑夜已相伴。 神灵他和我前行，所渡过江河越洪流，所经历河浪雪都结成，忧伤是一丝的泪水，无论走越人生路。 谁又翻唱来是沙滩长空气，神灵他和你前行，逃出安眠的深处一种回眸，神灵他和你前行，从不落江河。 忧伤是一丝的花月心，无论走越人生路的路，从为你终究经常人世远离，山与他和你前行，在拥有终点，你就永远光明。 神灵他和你前行，我渡过江河越流，所经历河浪雪都结成，忧伤是一丝的泪水，无论当年人生。 Syukur kepada Tuhan kerana memimpin kita sepanjang perjalanan kita. Kita teruskan doa. Kita teruskan memanjatkan doa syafaat kita untuk gereja dan juga setiap keluarga. Terutamanya untuk pandemik yang telah pun berlarutan untuk 1-2 tahun ini sehingga sekarang belum lagi berhenti. Kita juga mendapati bahawa dalam lebih daripada 1 tahun ini telah mempengaruhi kita, telah pun memberi kita tamparan dalam iman kepercayaan kita, dalam penyembahan kita. Di mana
kita telah mendapat perubahan dari segi dalam konsep pemikiran kita dan juga sikap kita terhadap ibadah kita adalah untuk sampai ke gereja untuk menyembah Tuhan, dan ini amat membimbangkan kita kerana apakah ini menandakan memberitahu kepada kita bahawa kita tidak perlu pergi ke gereja, kita hanya perlu apakah kita boleh hanya beribadah di rumah sahaja. Kesan sampingan ini belum lagi nyata, tetapi pada waktu akan datang kita akan nampak kesannya di mana pada waktu kelak berkemungkinan tidak ramai lagi yang akan mau datang ataupun pergi ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ini juga akan menentukan di mana bilakah pandemik ini akan tamat. Ini juga merupakan saat-saat kita diuji. Sama-sama kita berdoa. 奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚！感谢赞美主耶稣，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。
哈利路亚，感谢主耶稣，阿门。或渡过江河，或越洪流，或经烈火，暴雪都接近。忧伤是因，诗歌安慰我心。无论昼夜真神一路引领，或渡过江河，或越洪流，或经烈火，暴雪都接近。忧伤是一诗歌安慰我心，无论昼夜真神一路引领。阿门。感谢主，阿门。Syukur kepada Tuhan Yesus karena memimpin dan juga memberkati kebaktian kita pada malam ini. Kebaktian sampai di sini. Kita jumpa lagi pada hari Sabtu pukul 4.30 di mana kita akan teruskan dengan perbincangan kita tentang yaitu 2003 hari petang dan pagi. Dan kita juga akan menjelaskan tentang bilakah tamatnya murka Tuhan. Sama-sama kita berdiri dan bersalam. Haleluya.